Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bila dia terima jawatan menunjukkan akalnya kurang. Kalau jawatan ini suatu beban. Dia tahu dia akan ditanya. Abu Dhar yang begitu saleh, dia minta jawatan Nabi dia, ya Abu Dhar, dalam hadis Muslim, innaka la dha'if wa innahu amanah wa innaha yawm al-qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma 'alayha. Wahai Abu Dhar, engkau lemah, bukan dia tak orang Abu Dhar, tapi ini suatu kepimpinan amanah. Sedangkan ini adalah amanah. Dan ia pada hari akhirat tidak merupakan kerugian dan penyesalan. Melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Tapi nanti kata akhir zaman, waqah surat umara'ukum, pemimpin menjadi banyak, semua orang nak jawatan. Maka semua orang tak ikhlas. Kalau nak bertemu kat masjid pun cek besar dana. Kalau nak bagi satu kerusi malas batu kat luar tu, kena tulis dulu sumbangan daripada kerja. Kena semua orang mengharapkan sumbangan itu menyuap pada kekuasaannya. Tidak sama dengan Umar bin Khattab, tidak sama dengan Ali bin Abi Thalib, yang mana apabila dia mati baru orang tahu bahawa kebanyakan janda dan orang miskin yang mendapat makanan pada waktu malam yang dihantar sendiri oleh khalifah. Semua orang bila bagi, namun saya disebut. Sehingga ada orang nak buat bahagian bulan puasa, nak bagi zakat, wartawan tak datang, tak jadi datang, maka dibatalkan di tanggung sehingga wartawan datang. Yang berapa miskin dia datang semua. Ya. Hadirin mukminin sekalian, wa kathirakum ra'ukum. Wa qallatu mana'ikum, dan kurang pula orang-orang yang amanah di kalangan kamu. Sikit nak cari orang amanah. Semua orang tercari-cari. Semua orang yang kita kata amanah tu, dalam kita kata dia amanah, atau banyak yang dia tak amanah. Hanya kadang-kadang terpaksa lah orang tu datang kerja, walaupun tangan patah, terpaksa dia ambil gambar kerana contoh amanah. Kena amanah tak ada. Suka nak digali. Yang ini satu dunia bi'amalil akhirah. Dan manusia mencari dunia dengan melakukan amalan akhirat. Patutnya baca Quran bulan puasa tak pahala. Tapi orang baca Quran saja nak dapat duit. Maka dibuat borang RM5. Kata dia bilang ini mesti mahal, orang kaya. RM50 satu borang. Itu lawan merasa dengan dia jarang akan menghukum siapa akhirnya. Besok satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita berdiri depan Allah Taala. Semua orang jawab apa yang dia buat. Kamu kenapa kamu bangkang? Dia kata tidak ada dalam sunnah Rasul. Kami mempertahankan sunnah. Terus semua orang dengan isi orang bulan puasa, 3-4 orang diberi hantar pahala ustaz, diberi hantar pahala pergi. Semua orang kaya masuk syurga. Ramailah orang teman kita begitu. Kami orang kata orang pinang yang lambat lagi ni. Itu bukan gereja. Padri menunjukkan pahala. Itu orang baca Quran untuk amalan akhir. Kita kata jangan, kesan yang besar. Sepatutnya golongan agama tolong kita. Dia orang kata, bukanlah ramai juga, tolong. Tapi orang kata, dia orang kita timbul masalah hilah lah. Tapi, entah masalah hilah kan masalah duit. Sekarang masalahnya ialah kesan yang buruk. Kita kata bulan puasa kita kata kena al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Diteruskan. Pada bulan puasa lagi diteruskan. Oleh kerana orang kata saya tengok ustaz dia buat mutawab, kita tak kata apa bulan puasa. Allah Ta'ala suruh amal ma'ruf nahi munkar. Ada puasa lagi disuruhnya. Kita tengok kena bagi tahu dia. Tak boleh ustaz. Yang tebal, yang kaya. Tapi borang boleh RM20. Ada 100 borang, berapa? 1000 borang tu semua.
Kalau orang biasa ni bila pergi rumah pergi masjid, tuan-tuan siapa yang nak hantar pahala pada ibu bapa dia, insya-Allah bagi borang. Orang kadang-kadang macam ni lah kita semua ni. Ramai orang dalam bab lain sangat dia particular betul. Benda-benda lain dia nak tahu. Original tak original, betul tak betul. Pasti tak pasti. Cerita ni betul. Kalau tadi orang kata ni ada nak dapat guna. Betul ke? Tanya betul ke orang bilang pasti. Tapi kalau agama lebih orang cincai je. Orang kata hantar bala pada okey. Dia tak pastikan yang mana tulis yang mana tak tulis. Sedangkan ni nas Al-Quran yang dibaca pada bulan Ramadan menyuruh supaya kita ini mengambil pasti tentang masalah agama ni. Idza akum ba'dukum bilabatin fatabayyanu, jika orang batik datang bawa berita, cek berita. Hadirin ini sekalian. Nanti kita waktu futiha li ghairi din, dan kemudian orang cuba menjadi faqih, cuba menjadi pandai agama, tapi bukan untuk tujuan agama lagi. Sebab dia ambil bidang agama, kami nampaknya ada kerja pun bidang ni je. Sehingga bila bapak nasihat anak pun kau yang ingat ambil bidang agama lah. Pasal kau tengok ustaz pun senang dia sekarang ni. Orang menjadi dulu orang mempelajari agama untuk mempertahankan agama. Sekarang mempelajari agama kerana di sana ada peluang pekerjaan. Maka bila dia dapat peluang pekerjaan, dia tak ada pegang agama dia. Ada tempat-tempat agama orang nak masuk Islam, dia kena kenali. Awak ni nak masuk Islam tu betul ke? Kena main-main ni. Marah pula orang tu. Patutnya kalau betul-betul main, kalau baguslah awak nak masuk Islam, tapi saya seru pada Islam ni, kalau kita nak masuk, dia bukan main-main. Ngajak dia. Itu yang masuk Sabah itu. Yang daripada Sabah tu. Dia dituduh bahawasanya dia ambil kesempatan kerana nak masuk Islam. Dan semua orang bukan fikir kepentingan agamanya. Sepatutnya semua orang yang mempelajari agama, dia menunaikan tanggungjawab yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui baca hadis itu. Dan kita selalu baca hadis. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduruhu, kata Nabi. Yamkuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin wa tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalaf. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi, tidaklah orang yang bawa ilmu ini. Bagi setiap lapisan generasi kena ada orang yang bawa ilmu ini. Ini orang anak-anak yang guna anhu tahrif al-ghalin. Dia mesti menentang penyelewengan orang-orang yang melampau. Itu yang sufism yang bukan-bukan. Wamtihan mubtilin, wamtihan mubtilin, pokok tambah orang pokok tambah. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wilan orang yang jahil. Sebab tu tinggal bulan Ramadan kita tengok masih lagi dalam TV, radio, puasa ni terbahagi pada 3 jenis. Puasa orang awam, puasa orang khas, khas betul khas, orang awam. Apa kau bagi-bagi 3? Puasa semua puasa. Wa qul li wa ana ajzini, kata Allah Ta'ala. Ila siyam, melainkan siyam. Fa innahu li wa ana ajzini. Kecuali puasa, kata Allah Ta'ala. Yang lain tu semua aku bagi bala. Kecuali puasa tinggal aku. Aku yang bahagikan pahalanya. Tak ada. Yang kata ada 3 jenis, dia nak bagi. Kita pula ada puasa orang. Tapi semua orang tak ada. Orang kena puasa ikut tentang contoh Nabi SAW. Seperti peraturan yang ditunjukkan oleh Rasul SAW. Ibhal mubtilin, pokok tambah al-batil. Ditambah itu sikit, ditambah itu sikit, lalu kita jadi keliru tentang agama. Lalu orang kata, saya pun penuh tak zaman sekarang. Sama sekarang orang ni kata adil, kata adil. Orang ni kata senang, orang kata tak senang.
Hadirin mukminin sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kita tak tahu kena kalau minta boleh. Dan ketika dia mesti menghadapi takwil jahili dan takwilan orang-orang jahil. Sebab para ulama kita ni disuruh beri zakat ini termasuk juga kepada wafi sabilillah, kepada orang yang berada di sabilillah. Berdasarkan kesimpulan ulama daripada beberapa hadis walaupun Quran menunjukkan sabilillah ini semuanya jihad orang. Tapi menuntut ilmu juga boleh dimasukkan dalam fi sabilillah. Tapi hendaklah orang itu menuntut ilmu untuk membela agama dia. Sebab tu kalau kita boleh kenal pasti, kita pastikan dia ni nak pergi belajar, nak sama belajar. Dan di mana dia nak pergi belajar? Nak tanya dia. Dia nak belajar tentang sunnah Rasul ke? Dia syok-syok saja. Pasal macam kenapa minat bidang ni? Yalah saya pun tengok bidang ni sekarang banyaklah sikit peluang pekerjaan. Kita tak bagi ke dia zakat. Pasal dia nak sabilillah. Kalau kita tak tahu tak boleh kan? Kalau kita tahu jelas dia sebut, kita tak bagi. Kita bagi hanya fi sabilillah. Dia belajar ilmu kerana dia nak mempertahankan Islam. Sekadar dia jadi Pak Leban untuk jadi lekong tahlil, kita tak bagi. Tekong ramai lah. Cukuplah kita tamatkan kontrak tekong-tekong yang ada. Kalau dia pergi nak jadi faqih, alim, tafsir, alim hadis, kerana bidang itu umat Islam perlukan, kita beri zakat kepada dia. Dan tuan-tuan, kita kena ambil, ini bulan puasa ni, dalam tabarruk kita dah bagi ni, kita kena ambil pusing sikit masalah ni. Orang minta nak bagi sekolah pun, kita memang bagi. Tapi kita nak tanya, sekolah nak buat apa? Dia kata sekolah tahfiz. Bagus, alhamdulillah. Pasal apa nak buat tahfiz? Kalau kita tanya. Kan tahfiz dah ada dan kawasan awak dah ada. Oh, itu tahfiz orang, saya ingat boleh ada lagi. Kita mesti membangunkan umat, bukan membangunkan individu. Oleh kerana awak ustaz, awak pun kena buat satu. Orang ustaz dia pun nak buat satu. Akhirnya orang Islam tak tersusun. Tak kuat pun sistemnya. Kita ambil pusing hal ni. Saya nak sebut. Kerana nanti nak masuk. Semua orang, alhamdulillah, semangat Islam ni, Masya Allah lah sekarang ni. Tapi bila saya tengok datang setengah tu, bila dia datang semangat Islam, dia cuba ubah banyak perkara. Antara yang dia ubah, dia rasa anak-anak dia yang pergi belajar di sekolah ni salah. Saya ada satu orang anak dia sangat pandai. 2-3 orang anak dia. Dia keluarkan anak dia yang dapat bagus ni, excellent anak dia dalam pelajaran. Dia masukkan dalam satu sekolah yang tak ada akademik di belah Kedah. Sama sekali. Sekarang bila anak dia balik, anak dia jadi berbeza dengan kawan-kawan dia lain. Anak dia disuruh pergi hafal Quran. Dia kata, ini semua. Sedangkan dia ada latar belakang pendidikan yang baik. Dia nak salahkan apa yang sikap dia yang dulu, dia membakar benda yang lain. Maka anak dia tu bila dah besar sikit, dah mula bantah dia. Saya tak macam orang lain. Saya tak tahu. Jadi saya tak dulu dapat tikaikan kenapa bapak dia. Inilah Allah kuat agama nak saya jadi mangsa. Dan ini banyak cerita seperti ini. Saya nak nasihatkan hal seperti ini. Yang salah itu bukan belajar. Yang salah itu kadang-kadang sistem dan environment tertentu. Kalau kita nak cari alternatif, carilah jangan menyebabkan kita umat Islam ke belakang. Kita memang perlukan doktor pakar. Kita perlukan engineer. Tapi kita perlukan dia Muslim mukmin. Kita perlukan dia Muslim mukmin. Tapi kita tak boleh apabila dia nak jadi Muslim mukmin, kita akan membunuh kepakaran kesemuanya. Akhirnya kita pergi hantar kat dia, belah Kedah, belah Kelantan, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak mengambil pusing. Akhirnya pada 10 tahun lagi, generasi kita ini jadi apa? Dan siapa yang akan menguasai semua institusi yang ada?
Islam tidak begitu. Ustaz tak perlu ramai, cukup yang dah ada. Kalau tuan-tuan nak bagi anak tuan-tuan jadi ustaz, bukan kata ustaz, minta jadi pakar. Pakar tafsir, pakar hadis, pakar fiqh. Setakat jadi tekong tak payah. Pakar. Kita kurang pakar, kita banyak lah amal. Tak cukup mikrofon nak beri ustaz. Amal. Tapi semua orang mengulang yang sama. Akhirnya ilmu tak ada. Semua orang buat lawak. Tentu buat tambah. Kemudian buat cerita-cerita yang tak mungkin ada dalam agama. Akhirnya banyak pula petua tu. Dalam bulan puasa baca ini jadi macam ni. Baca ni laki sayang. Baca ni laki benci. Baca ni boleh poligami. Baca ni tak boleh. Semua macam-macam. Sebab semua orang mula dah. Ilmu dah. Kantung sudah kering. Maka dia cuba create harga dia di barang dia di pasaran. Macam mana dia nak marketkan dirinya. Lalu dia merasakan dengan dia membuat benda-benda yang orang lain tak ada. Bukan dia menghidupkan sunnah Rasul. Lalu pergi lagi, kita ada zikir baru. Orang ni pula, kita ada ni. Ustaz ni, Ustazah ni boleh bagi petua yang orang lain tak ada. Ini semua menyebabkan agama jadi keliru. Dan semua orang bercakap dan pernah. Kalau itu kita cakap dalam masalah puasa. Nabi SAW kata, "Idza sami'a ahadukum nida wa ina'u fi yadihi falyaqdi hajatah." Bila kita orang mengajar dan minuman berada di tangannya, maka selesaikan hajat. Hadis Abu Dawud. Minum dia. Tak mau minum tak apalah. Tak apa kalau syarat dia kata, elok berhenti tak apalah. Nak berhenti lah. Tapi Nabi kata minum dulu. Dia kata, kena muntah balik. Korek balik yang dulu. Keluar lagi diri. Dengar-dengar kan? Semua orang rasa dia pandai. Dia rasa dia tak perlu rujuk pada hadis dalam memberi pandangan agama. Alhamdulillah saya tengok tahun ini ada perkembangan yang baik juga lah. Surat khabar memberi laluan kepada pandangan-pandangan fik yang lebih luas. Dulu yang Melayu masuk jaminan hidung baca puasa. Titik ibadah telinga baca puasa. Titik mata masuk sampah kena nak pegang dulu. Bukan apa lah. Alhamdulillah sekarang nampak ada faham sikit. Surat khabar pun tunjuk keluarkan fatwa. Qaradawi keluarkan fatwa macam-macam. Saudi keluarkan fatwa. Benda ni semua tidak membatalkan puasa. Kita kena present Islam dalam bentuk yang tidak memalukan agama ni. Yang malu bagi kita bukan Islam tu. Kita ikat fiqh yang keras. Saya ingat satu tempat saya baru ni ada orang bukan satu orang dia orang yang tuan beri sumbangan di dia orang yang kaya. Alhamdulillah terima kasih banyak minta sumbangan tuan-tuan sama ni dan kita dapat siapkan dari dewan insya-Allah akan digunakan dengan baik aktiviti yang berbagai dan walaupun masih ada lagi sebahagian yang belum siap tapi yang utama tu hampir telah siap cuma kita siap yang belakang ni. Dia datang pasang-pasang kita punya pantai, dia tengok kita salat kita apa. Dia Chinese bukan Muslim. Dia minat dengan Islam tapi dia tak masuk Islam. Dia tengok kita. Dia datang buka puasa kita. Kita cerita Islam. Dia datang 2 hari sembahyang tarawih kita. Tapi dia masuk Islam. Habis lah. Sampai habis. Dia riuh lagi kita. Dia dengar sebelum tu dia pergi. Dia pergi tempat lain. Dia pergi ke tempat lain. Jumpa orang lain. Dia kata, Assalamualaikum. Orang mana awak? Awak jangan main saya kata. Dia pun sebab kata. Dia datang dengan kita. Dia tanya. Kita kata, awak kata Assalamualaikum. Kita kata, Waalaikumsalam. Kalau kita faham, kalau kata Assalamualaikum, orang Islam kata Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam.
Assalamualaikum ya. Tu orang suruh bakso dia habis. Orang Yahudi pada zaman Nabi dia tahan. Dunia dia tak elok bila dia nak bagi salam Nabi dia tak Assalamualaikum. Dia kata maut kepada kamu. Bunyinya macam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada disebut di Imam Muslim yang sahih. Nabi Assalamualaikum kepada kamu. Kepada kamu sebagai kata Waalaikumsalam macam yang betul sebut tu. Waalaikum kepada kamu. Tapi ini dia kata kepada kita Assalamualaikum, dia tak kata Assalam. Salam sejahtera kepada kamu. Kita nak kata maut kepada kamu. Ada salam dulu. Kita tak mudahkan salam pada dia. Ya. Kalau sunnah Rasul, kita tengok Rasul tak mudah. Rasul kata salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada siapa yang mengikut petunjuk. Surat-surat daripada orang kafir. Tapi bila dia kata Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam. Cuba kalau dia faham, dia tak Assalamualaikum, salam sejahtera. Mereka jawab kepada kita, bilang sunnah. Mana orang nak boleh terima Islam macam tu? Nabi juga itu apabila nak hantar penawar, Nabi kata yassira Mu'az dengan Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira. Dan sahabat lain Nabi pada tentera kata yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan kamu bagi mudahkan, jangan kamu jadikan Islam ni susah, jangan jadikan susah. Berikan kabar gembira, jangan jadikan orang takut tinggal Islam. Kita dah ada datang buka puasa, kita bilang, kita puasa lah, kita puasa. Lepas tu dia orang ni, alhamdulillah, lepas tu kita tanya, tak masuk Islam? Dah masuk. Kita tukar nama, tak nak tukar, tak apa, dia kata. Umar bin Khattab, itulah nama dia, macam saya lihat pun. Saya nak masuk Islam, dia nak kekal nama Ahsin. Dia apa juga nak buat? Nabi tak ubah nama orang, melainkan nama tu ada unsur yang salah. Kalau ada Syihab, Afi, ini ubah. Kalau ada nama Abdul Uzza, Hamba Uzza, berhala, ubahlah. Tapi kalau nama dia Ahsin kah, Li kah, biar je lah kalau dia tak mau ubah. Kalau nak ubah juga awak pun tak harap pun. Awam boleh, boleh. Kan? Cipta boleh, semua boleh. Asing tak boleh. Kita memang memelayukan Islam pun. Yang nama Melayu tak apa. Sebab bila kita masuk, kita berikan banyak benda pada dia. Chopstick tak boleh. Kita lah. Ini kafir. Garpu, garpu Islam. Apa kita punya? Kita menjadikan orang ketakutan kepada agama. Ini semua perkara-perkara teknikal. Ada benda boleh makan dengan chopstick, yang makan. Sebab orang dia ikut sunnah. Dia dah makan 3 jari. Tengoklah, dia nak pegang kurma 3 jari tak apalah. Dia goreng pegang 3 jari. Ukur lambut 3 jari. Sunnah ukur lambut. Saya tak apa, puasa kita tak ada ukur lambut pasal kita lambut. Hadirin mu'min sekalian. Maka faqih mempelajari fiqh agama mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu masalah yang besar yang kita hadapi pada kebelakangan apabila ramai orang cuba cari ruang belajar agama kerana agama boleh buat industri tertentu. Dia rasa dah ada agama ni boleh nak kerja, ustaz ni senang sikit dapat kerja. Maka dengan itu ramai ustaz. Pergi tanya di Mesir, berapa orang belajar Malaysia Islam? 5,000 feet. Setiap kawasan ada sekolah. Setiap sekolah ada 4-5 orang ustaz. Kalau semua ustaz ni berfungsi, saya tak tahu apa jadi Malaysia. Negara Islam kita. Sekarang pun Islam dia, tapi
Full maksudnya. Tapi ada tapi. Tapi oleh kerana yang berdakwah itu begitu ya. Saya kerja jarang, saya tak nak yang Ustaz, orang kata benda ni dalam sunnah tak ada. Yalah, jangan bising-bising lah, nanti orang kacau kita ni. Semua orang ambil lesen. Tak mau kata benar. Menyembunyikan yang benar. Yang semua nama anzalna minal bayyinati wal huda. Menyembunyikan apa yang Tuhan turun daripada kebenaran dan hidayah. Hadirin mukminin. Untuk itu maka ada beberapa perkara yang patut kita lakukan dalam mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun beradab dengan Rasul sebagai mengikuti apa yang telah diamanahkan oleh Rasul dalam hadis-hadis ini. Pertama, kita disuruh untuk memuji Rasul. Tapi dengan kadar pujiannya. Zaman ini orang serang Rasul. Jadi kita bercakap, kita puji Rasul pada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita daripada kecil dengar nama Rasulullah ni hebat. Jangan dengar nama artis hebat. Dan itu masalah kita. Biar anak kita jahil tak tahu artis tak apa. Tahu dia. Kita kau ni sampai tak kenal artis ni cikgu kata tu pula. Saya tak tahu. Dia tak tahu. Dia tahu Rasul. Dia tahu nama para sahabat. Dia jadikan mereka ni idola. Semua cerita ini Rasul buat begini. Umar bin Khattab buat begini. Umar siapa? Abu Bakar siapa? Siapa pemimpin kita kaum muslimin? Rasul, para khulafa ar-rasyidin, para a'immah salaf, para imam-imam salaf. Yang terdiri daripada para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Anak kita kecil-kecil tahu. Kita beli bahan-bahan yang menjurus kepada itu. Mereka memuji Rasul. Bila sebut Rasul, rasa ta'zim dalam jiwa mereka. Besar Rasul. Bukan tak rasa apa-apa. Dia sebut sunnah Rasul, semuanya terdiam, taat, menunggu perkataan, mendengar. Apabila kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua diam, dengar. Ulama-ulama salaf dikatakan mereka tahu. Tapi bila orang kata qala Rasulullah, semua senyap. Nak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apabila mereka pasti ia hadis Rasul, dan mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami tahu. Yang kedua, kita disuruh membanyakkan selawat kepada Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu ke atasnya dengan sebanyak-banyak selawat. Kita disuruh berselawat. Waktu kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih kita. Rasul itu selamat. Tapi selawat kita melambangkan kita ini mengingati dan mengenang jasa baginda. Kita tak perlu dengar ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah sedekah Fatihah lagi Nabi. Cukup dah Fatihah. Siapa orang yang baca Fatihah ni dapat pahala ke Rasul. Dia yang ajar kita. Hadirin mukminin sekalian. Dan bila kita nak selawat kepada baginda, kita taat, kita selawat macam mana baginda ajar. Sebab itu apabila sahabat berkata kepada baginda, amma salamu alayka faqad arafna fa kaifa as-salat. Adapun salam kepada kamu, kami telah tahu bagaimana selawat kepadamu wahai Rasul. Kata qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dan sebagian riwayat Nabi inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi ini selawat yang diajar, ini yang paling afdal. Untuk apa selawat afdal? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga hadis tadi. Ada pun selawat syifa, selawat apa ni? Semua ni selawat. Sini produk-produk baru. Kita tak tahu. Orang kata selawat syifa ni kalau dibaca 3 kali akan sembuh. Kita tanya siapa yang akan sembuhkan?
Siapa yang akan sembuhkan? Allah akan sembuhkan. Bila Allah memberitahu siapa selawat syifa 3 kali, dia akan sembuhkan. Bila? Kalau dia bagi tahu, 2 sumber akan ada. Sama ada kenyataan itu ada dalam Quran atau kenyataan itu ada dalam sunnah. Kalau orang kata Allah akan sembuhkan, tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, berarti dia telah mendakwa turun kepadanya wahyu. Salah satu. Dia tak kata lah, tapi background maksudnya begitu. Macam mana awak boleh tahu kata Allah kata nak sembuhkan? Nabi tak kata, Allah tak kata. Tentu artinya bila awak kata yang demikian, awak mendakwa bahawa awak mengetahui daripada Allah apa yang tak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang orang kata, ini macam mana selawat syifa? Tak tahu, tanya orang tu, orang yang buat selawat syifa. Dia kata, ini bukan sebarang orang. Yalah, Nabi pun bukan sebarang orang, lebih hebat dari dia lagi. Sahabat dah tanya dah macam mana nak selawat. Nabi dah bagi tahu dah. Ada orang kata, no. Ini selawat better kan? Hak mana Nabi beritahu? Ini dah canggih. Ini dah cukup hebat. Tapi Ustaz, saya pernah sekali selawat lagi sembuh. Ini bukan bukti. Ada orang pernah pergi jumpa Tok Sami dan sembuh, tapi ia bukan bukti Tok Sami benar. Sembuh ni banyak sebab. Kadang sebab selawat, kadang faktor ubat yang kita makan, kadang-kadang Allah jadikan fitnah terhadap satu perkara dan dia menguji iman kita. Kalau ada lambang dalam agama dinamakan dengan istidraj. Hadirin mukminin, kekal di atas sunnah. Orang tanya macam mana nak selawat pada Rasul? Selawat macam Rasul aja lah. Orang yang Rasul aja tu biasa sangat kan? Kita mau yang sikit luar biasa. Dia mesti macam tu ya. Dia nak macam mana doa Syekh? Doa dah biasa bagi luar biasa. Kita ni, inilah masalah beragama. Dia rasa ada kecenderungan dia nak buat sendiri. Biarlah yang biasa pun, kalau itu yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Esok sembahyang kita 5 waktu biasa sangat, perlu buat yang luar biasa sikit. So, apa tu? Bulan puasa contoh itu. Hadirin mukminin sekalian, biasa tak biasa agama tak timbul. Adakah diajar oleh Rasul ataupun tidak? Ini bergantung kepada, saya tak tahulah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala kurnia pada saya dan tuan-tuan itu. Kita tuan-tuan bila belajar sunnah kan? Apa perasaan tuan-tuan bila tuan-tuan tengok suka amalan? Mesti kita terikat dengan Rasul. Betul tak? Kita rasa, apa yang Rasul buat? Mudah-mudahan Allah masukkan kita di antara orang cinta dan Rasul ya. Kita tak ada, kita tahu kita tak ada hak campur tangan dalam urusan agama. Kita bukan Rasul, kita insan yang tidak diturunkan pada kita wahyu. Sebab tak orang ni asyik bertanya hadi-hadi macam apa? Kita kami tak ada wahyu, kami tak turun wahyu. Kami hanya bergantung pada kitab dan sunnah. Ada dia buat walaupun dia kata dua-dua lah kami. Ada dia tak buat, kami berhenti. Kerana yang dikatakan ibadat ni tuan-tuan, bukan saja buat, ibadat itu juga tak buat. Dalam puasa kita tak buat. Tuan-tuan tak makan, dia dapat pahala. Tak buat tu dapat pahala. Bila kita sedang buat, dulu kita buat satu amalan. Kemudian orang bagi tahu kita bahawa dengan amalan itu tidak sunnah. Dan kita tanya-tanya orang yang ahli dalam sunnah, memang tak sunnah. Kita berhenti itu pahala. Kerana agama itu buat dan jangan buat. Buat kerana taat, tak buat juga kerana taat. Kita tak minum arak, kita tak buat. Pahala atau tidak? Pahala. Ada amalan yang orang yang buat, kita tak boleh buat. Kita saya tak boleh buat. Pasal saya tahu saya tak ada hadis ni. Orang yang buat, dia kata, dia kalau nak kira hadis, apa? Kita ada nak entah. Ada orang kata entah. Astagfirullahaladzim. Kita sebut sunnah Rasul, kita suruh kita nak entah. Kita kalau orang nak buat semayang nak canggih lagi, kita kecil lah. Nak main lawan kita. Kita tak buat. Awak nak buat.
kita bagi tahu lah apa kuasa kita kan. Hadirin mukminin sekalian. Maka menjadi sunnah juga al-iksar, menjadi tanda kita cintakan Rasul juga al-iksar min zikrihi. Kita membanyakkan menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dia dalam syirah, kita ceritakan tentang cerita dia. Bila orang cakap satu benda, kita kata tentang sunnah Rasul begini, yang Rasul buat begini. Walaupun kadang-kadang kalau kita kata kau ni dia, kadang-kadang orang kita tak kata kita tahu kan. Dia orang gitu lah. Saya baru ni dijemput oleh satu persatuan buka puasa, dia pergi. Tapi dia memang saya ingat dah ada nampak banyak lebay yang ada itu. Saya tolaklah salah satu lebay yang nampak hebat. Tak ingat dia. Ya Allah, nak sembahyang maghrib 5 minit tak ada sembahyang ni. Dia punya bacaan ni. Selawat ni, lepas tu pulang daripada Pinas, malam pun, lepas tu ada lagi bacaan-bacaan. Sudah tunggu. Ini bagus produk ni. Lama. Alhamdulillah habis salat. Giliran kita kira setelah tak tu. Bulan Ramadan tak baik tak amal makruf ni tak. Sebut kita. Sebut. Saya kata kita selalu tak mengikut apa yang kita selalu cuba nak jadikan kita jago dalam benda yang kita tak jago. Kau tahu ustaz lain tu. Hak dia tu. Kau pun nak kelainan di situ lah. Kita tak nak lain. Kita nak sama. Bukan sama dengan orang ramai. Sama dengan Rasul. Kalau kau maksud lain tu sama dengan Rasul, lain daripada orang ramai, tak apa. Dan dia rasa bila dia boleh buat satu benda yang lain, lagi banyak baca lagu bagus. Ini satu tabiat. Kita tidak berpada dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak rasa kita inilah Muhammad Rasulullah. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita akidah Allah Taala tak ada agama melainkan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin sekalian. Mari bulan Ramadan kita tanamkan benda ni lebih kuat dari itu. Kita sahur, kita pun kita nak ikut sunnah. Walaupun sikit dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak yang dia ada-adakan. Kita ni tuan-tuan, tak siapa kita nak minta. Kita kerja. Kalaulah kita ni andaikan kita kerja. Pahala ni kalau dah diandaikan apa yang dibayar kepada kita di atas apa yang kita nak minta kat siapa pahala ni? Allah SWT. Kita akan pergi ke akhirat. Tak ada ustaz, tak ada lebay, tak ada saya, tak ada siapa-siapa. Belum tentu pahala saya lebih banyak daripada tuan-tuan pun. Kita nak minta pada Allah. So kita kena buat bagi sama yang dia minta. Sekadar orang nak cerita, memang orang boleh cerita. Sebab tu tuan-tuan kekalkan syiar tuan-tuan. Di mana pergi? Dengar orang ada ulama tanya ustaz, adakah yang demikian ini disebut dalam sunnah Rasul? Sehingga tenanglah hati saya untuk beramal. Kita ni nak tak ada, kawan ni nak cari ada mana boleh, semua ada, kata. Tapi ini dipetua oleh orang sebarangan tahu ustaz ni petua ni kata. Tak apalah. Saya contoh saya lah agama Rasul. Yang lain punya petua untuk jadi kurus, petua untuk jadi mukencin. Itu tak apalah, kita ambil lah kalau pasal tu. Dalam urusan agama, no. Hasilkan, tanam benda ni dalam jiwa kita, Dan kita ingin balik kepada Allah dalam hati yang sejahtera. Bahawasanya ya Allah, macam mana sahabat bila dia tanya, mata sama, bila kiamat? Nabi kata apa? Nabi kata maza ada tanya. Apa yang kau siapkan untuk dia? Kata maaf satu illa inni uhibbullah wa rasulah. Aku tak siap apa melainkan aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Nabi kata, anta ma'aman tuhib. Engkau bersama dengan orang yang kau cinta. Kita amat tak banyak.
Tapi kita cintakan Rasul. Yang sikit yang Rasul buat, kita kata itulah yang terbaik. Kita nak yang buat. Yang dibuat oleh Rasul. Apa yang dia buat, kita ikut yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dunia keseluruhannya tak buat. Tapi kita tahu dalam hadis ada, kita buat. Kita disuruh ikut Rasul, kita tak disuruh ikut orang ramai. Kalau tidak, kalau ikut orang ramai, maka Rasulullah kata tadi akan sampai kepada satu zaman yang mana kita lihat bahawasanya manusia ini akan mengamalkan benda yang salah, lalu mereka mengatakan benda itu benar. Wallahu ta'ala a'lam kata dia salah. Dalam sebuah rancangan radio, seorang pegawai zakat menyatakan pembayar zakat kepada yang bukan dilantik oleh pemerintah adalah haram dan tidak sah. Hadirin muslimin sekalian, zakat boleh diberikan kepada aknaf yang ada, yang 8 yang kita tahu. Salah satunya ialah diberikan kepada amilin, orang yang bekerja untuk zakat. Orang yang bekerja untuk zakat ini tidak mungkin, wala amilina 'alaiha, orang yang bekerja untuk zakat ini tak mungkin melainkan ia dilantik oleh pemerintah. Kalau sekiranya ada fakir miskin, tuan-tuan pergi terus bagi kepada fakir miskin, sah zakat ini. Ada mujahidin tentang bagi terus kepada mujahidin, sah zakat ini. Tapi tiba-tiba orang tu dia lantik diri dia sendiri jadi amil, sedangkan dia tak dilantik oleh pemerintah. Pelantikan diri tak apa. Tapi kalau dia jadi wakil lain, dia ambil zakat tu, dia pergi bagi pada tempat yang patut dan dia tak ambil habuan dia. Dia bukan amil yang dilantik, dia tolong saja. Itu tak betul, itu lain cerita. Amil ni maksud dia adalah wakil zakat. Kalau kita benarkan setiap orang melantik dirinya menjadi wakil zakat, maka habis zakat. Dalam hak dilantik pun habis. Nanti dia dalam puasa. Dalam itu pun habis. Ini kan pula kalau setiap orang, nanti setiap orang akan ambil habuan-habuan dia lagi, maka habis zakat. Habis. Kalau kita pergi beri kepada fakir miskin, tidak ada. Fakir miskin, kita bagi kepada dia. Miskin. Nanti saya nak. Tentang kalau kita ni ada duit lah. Tentang tengok orang fakir miskin. Tentang ambil satu yang satu ni. Bagi sampai senang. Tengok orang miskin tu, rumah dia nak terbalik. Tentang betul ni hebat. Kalau tengok orang miskin, begini operasi yang kita sekali. Ikut kita nak kata ramai-ramai. Kita tengok miskin kan. Kita pernah boleh bagi, kita bagi 200, 300. Ikut kita orang bagi, kita bagi 3,000, 4,000. Buat rumah halal-halal. Bagi 10,000 kita. Kalau kita mampu. Kita nak bagi dia hilangkan dari kemiskinan dia. Bagi 200. Kita makan raya tu habis. Macam ni kita bagi sampai raya. Macam ni. Tapi tengok yang miskin tak kaya-kaya. Yang kita zakat bersama dia. Tempat sikit. Bermusafir ke negara kafir. Ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi dan duduk di negara kafir. Seorang ulama berbincang tentang masalah hadis duduk dalam masalah di negeri kafir ini. Sebahagian mereka mengatakan bahawa sama sekali negara kafir kita tak boleh pergi duduk di sana. Sebahagian mengatakan hadis ini ada sebab dia, sebab urutnya, iaitu kerana kalau kita pergi terfitnah agama kita, tak boleh mengamalkan agama. Kemudian kita meninggalkan negara orang Islam yang memerlukan kekuatan kita. Tapi zaman sekarang nampaknya macam berubah. Jika orang Muslim tidak ada di negara kafir untuk berdakwah, sedangkan peperangan jihad tak ada, bertambahlah tidak tersebarnya Islam. Kalau itu tujuannya maka betul. Tapi seorang pakar Muslim, pakar senjata, tiba-tiba memberikan khidmat kepakarannya pada negara kafir dan meninggalkan negara Islam, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Ini banyak berlaku. Ini kalau melampaui batas. India haram. Asal, tapi dia bagi negara kafir itu pandai.
senjata dia hebat, yang jadi mangsa ialah orang Islam. Tak ada satu majlis khas dengan upacara khas untuk khatam Quran. Tapi satu khatam Quran, hatta doa khatam Quran itu sendiri tidak begitu sabit daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya. Dia sekadar Anas bin Malik membacanya dalam beberapa riwayat. Dia membaca doa apa hadis Quran, dia baca doa tak ada pun. Doa boleh dibaca berbeza-beza. Satu khas dengan satu bacaan khas tidak ada. Apakah pembahagian hadis tadlis? Ini bukan pembahagian hadis tadlis ni. Saya ingat saya tak mau panjang. Tadlis ni adalah rawi ni menyembunyikan rawi, satu rawi yang menyebabkan tersembunyinya satu rawi yang kemungkinan rawi itu dhaif ataupun kemungkinan rawi itu dipertikaikan. Dan tadlis ni ada bab panjang, cerita pun yang lain tak faham apa. Itu makna esensi saya punya kuliah hadis. Apa perbezaan penafisan Imam Bukhari dan Muslim? Sebenarnya dalam siri Sahih Bukhari ada perbezaan. Apa amalan apabila kita menziarahi kubur? Yang penting, yang betul semua tahu, kita membaca, mengucapkan salam kan? Ini semua telah diajar dalam sunnah. Yang lain, kita berdoa untuk mereka. Bubur bunga, tabung air untuk menghidupkan mereka. Mungkin satu hari orang akan fikir apa? Dia ada duit kan? Kubur yang ada buah air ke tak air. Ada tersudut sikit di bawah. Tapi orang tak pernah sepanjang masa kubur air kon. Kita tak payahlah buat satu benda yang akhirnya orang akan salah faham. Seorang isteri yang telah tamat haidnya enggan tidur bersama suaminya. Tentang sama ada dia tamat haid ataupun tidak tamat haid. Dia tidur bersama, kalau maksud tidur setempat dengan suaminya, dia wajib tidur dengan suaminya panggil. Dan dia boleh mubasyarah, suaminya boleh menggaulinya, melainkan persetubuhan saja yang tak boleh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ini tak ada masalah. Tapi kalau dia dah bersih dan kemudian suaminya enggan, ini yang disebut la'anat hal malaikah hatta tusbah. Malaikat melaknatnya hingga pada waktu subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada hukuman, Allah Ta'ala bagi hukuman banyak pada lelaki. Jangan kata ekstrim Islam, tak. Islam tak ada diskriminasi pada wanita. Laki tak cari nafkah, laki tak cari bagi mahar, laki tak tunaikan tanggungjawab. Semua kena tak pada lelaki. Laki buat semua kesetiaan daripada perempuan, wanita. Tiba-tiba wanita dengan tidur dengan dia, maka agama juga mendatangkan hukum untuk wanita. Suami enggan tidur bersama isterinya yang habis haid. Saya tak tahu maksud enggan tidur ni apa. Kalau enggan tidur ni, dia tidur di apa? Di atas cushion. Itu lainnya maksudnya. Kalau enggan tidur ni enggan menggauli. Kalau dia enggan menggauli sehingga kepada 4 bulan. 4 bulan dia haram. Dia dinamakan khilaf. Dan dia boleh diambil tindakan oleh qadhi untuk dipisahkan perkahwinan. Kalau dia sekadar malam tu dia letih, maafkanlah. Sebab puasa ni kan. Ini soalan lama dan ada pahala ini. Kita rujuk pada sidi-sidi yang lama. Pernahkah Nabi buat salat tasbih menurut Ibn Abbas? Salat tasbih itu memang ada. Contoh salat tasbih ini berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang kehabisan salat tasbih ini ataupun tentang kepastian salat tasbih. Ada di kalangan ulama yang membantah salat tasbih ini. Termasuklah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia membantah salat tasbih ini.
Dan termasuk juga Al-Imam Syaukani, dia juga membantah salat tasbih. Tetapi analisis terhadap hadis-hadis menunjukkan salat tasbih ini boleh mencapai kepada sekurang-kurangnya dia boleh pergi kepada martabat hasan hadisnya. Kalau hasan ia boleh diamalkan. Dan hal yang sama pendapat Al-Imam Syekh Nasiruddin Albani, maka salat tasbih ini pada dia tak habis. Siapa yang berpegang kepada pendapat Asy-Syaukani dan juga Ibn Qayyim dan sebelum-sebelum itu lagi, yang menganggap salat tasbih ini tak ada, termasuk zaman sekarang Dr. Yusuf Qabawi pun dia kata tak ada. Pelik yang ni gitu, lain pada orang. Tapi itu bukanlah sesuatu alasan. Tapi kalau mereka terpengaruh dengan pendapat ni dan terima hujah-hujah golongan ni di atas kritikan terhadap matan sembahyang tasbih, dia tak mau buat, maka dia tak payah buat dan tak ada apa pada dia. Jika ada orang yang buat di atas sangkaan dia habis ini sabit, dan sangkaan itu bukan sangkaan sahaja, dia bersandarkan kepada ahli-ahli hadis, maka kita tak membantah jika dia buat. Kalau seorang sedang mendengar ceramah di TV atau radio, datang seorang memadamkannya dengan alasan bising, jangan buka kuat. Yalah, minta tengok ni. Apa benda kalau sekiranya tengok. Kalau sekiranya dia kata bising tu kerana orang ni kuat-kuat, mungkin betul di pihak dia. Hak dia juga untuk dia rehat. Dan kalau ni pula tak boleh dengar tinggal ganggu orang. Kalau dia kata bising tu kerana orang tu cakap tak betul, benar benda dia. Tapi kalau kerana bising tu terbit dari perasaan benci dia kepada penerangan agama, di situ berdosa dia. Tengok tak ada. Apa komen Ustaz tentang sifat salat Nabi, keluaran markas production? Ini penting. Saya tengok, kalau yang maksud dengan Indonesia tu, yang video salat Nabi tu, saya tengok dan bagus. Bagus kan? Saya rasa itu sangat baik untuk diberi kepada anak-anak. Saya tak, pertama saya tidak ada kepentingan peniagaan. Dan pihak yang menjaga tidak memberikan walaupun seperti ini. Salah faham juga. Tapi saya kempen data dasar saya tengok bagus dan saya rasa tuan-tuan sangat praktikal untuk tuan tak beri pasang dan anak tuan-tuan kata tengok praktik terus. Very good. Untunglah yang mereka. Zakat boleh tak diberi kepada kaum keluarga sendiri? Boleh jika dia kaum keluarga itu bukan orang yang diwajibkan oleh syarak untuk kita tanggung. Suami tak boleh beri zakat kepada isteri, tapi isteri boleh beri zakat kepada suami. Baca. Oh, lelaki. Selama ni kita yang begitu dia. Kerana zakat ini kita tak boleh beri pada orang yang wajib kita tanggung. Kita bagi zakat pada anak kita. Mana boleh anak kita memang kewajipan kita tanggung. Kalau macam tu, ramailah orang akan melepaskan diri dari zakat. Dia ambil zakat bagi anak dia, lalu dia tak payah bayar nafkah lain. Itu tak dibenarkan. Tetapi isteri tak wajib tanggung suami. Kalaulah sekiranya suami tak ada makanan, isteri ada duit makan, dia makan dan dia tak bagi kat suami. Dari segi hukum tak boleh, pasal memang dia tak wajib tanggung suami. Suami wajib tanggung dia. Cuma sebagai orang Islam, dia sebab dia lah bila suami dia mati, itu je lah. Tapi dia kewajipan nafkah, dia tidak wajib. Sebab itu kalau suami membenarkan isteri bekerja, dan duit isteri kerja, suami tak boleh ganggu sebenarnya. Wangku juga, wangku juga. Dan dia tak boleh ganggu. Pasal dan isteri kalau suami tak benarkan dia bekerja, dia kena samiah dengan bapak, kena tahan. Dan kalau suami benarkan dia bekerja, suami tak boleh ambil hak dia, kerana itu hasil dia, wang dia. Kata suami isteri kaya, suami miskin, mungkin suami miskin, fakir dia. Suami fakir, isteri tidak fakir. Bapak dia kaya tapi dia kahwin dengan satu orang fakir. Boleh tak diberikan
bahagian peruntukan kewajipan zakat dia tu dikeluarkan, diberi pada suami dia, boleh. Pasal suami dia bukan kewajipan dia tanggung. Dia tidak ada sebarang ruang untuk dia mengelakkan diri daripada tanggungjawab nafkah, tak ada. Wallahu ta'ala alam. Itu kerana saya akan bagi ke Pulau Pinang segera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Saya terima kasih banyak kepada tuan-tuan di atas, sekali lagi sumbangan tuan-tuan kepada Dewan Al-Iman dan Khair. Dan saya menjemput tuan-tuan semua untuk menghadiri Convention Sunnah pada 25 November. Harap kita datang, banyak negeri yang datang dengan bas-bas mereka. Harap sini pun boleh datang dengan rombongan yang besar. Kita akan berhimpun seluruh negara, insyaAllah mewakilkan sunnah seluruh negara. Dan insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan akan tengok hasil pemberian tuan-tuan itu akan dibina menjadi bangunan 2 tingkat. Masih ada lagi sikit lagi yang belum siap, kita nak berhimpun. Terima kasih lah. Tapi yang pentingnya yang utama itu telah pun kita siapkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Terima kasih kepada muslim semua. Mudah-mudahan tuan-tuan terus membantu gerakan kita untuk menghidupkan tajdid, pembaharuan dan sunnah, dan menghidupkan yang benar, kembali kepada Islam yang pulih, dan meninggalkan segala perkara yang karut-marut dan khurafat dan pemikiran yang memalukan agama, kembali kepada Islam seperti yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.